Tak, sepatutnya kalau ikutkan WHO ataupun CDC, dia mewajibkan sekurang-kurangnya 3 layer ataupun lebih. Lebih banyak lebih bagus lah. Cuma dia kena bergantung, kalau kita pakai banyak-banyak tu mampu tak kita nak bernafas dengan baik. Jangan kita pakai sampai 10 layer tapi tak boleh bernafas, so jadi masalah juga. So that's why kita kena fikir face mask macam mana yang kita perlukan. Sebab sekarang ini kawasan kritikal. Mungkin sekarang tengah PKP, Alhamdulillah kita tak banyak pergi keluar. Tapi kalau contoh kita terpaksa pergi keluar, ada urusan-urusan penting. So macam mana kita hadapi atau macam mana kita nak kurangkan risiko kita untuk terkena ataupun risiko jangkitannya sendiri. So that's why kita kena pilih pelitup muka yang bersesuaian. Okay, yang pertamanya kita kena pastikan pelitup muka tu betul dekat sizing muka kita. So tutup kawasan ni. Dia yang penting dua kawasan, bahagian hidung dengan kawasan kita punya bawah dagu ni sendiri. Betul-betul kena tutup dua kawasan ni, insyaAllah kita dapat melindungi atau kita dapat atasi daripada air ataupun liquid yang pernafasan daripada orang lain. Maksudnya contohlah lendiran-lendiran ke air liur ke apa, boleh transfer pada diri kita. So itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita pakai face mask tu, kita kena pastikan selepas tutup dua kawasan ni, kita kena pastikan dia dia betul-betul ikut kita punya bentuk muka. And bila kita bernafas, dia tak ada pun rasa bila kita kita buat nafas tu, dia tak ada pun rasa angin-angin tu keluar. Okey? Sebab ini tanggungjawab kita jugalah. Sebabnya bila angin tu keluar, risiko contohlah kalau kita sesama ke, kita bersih, maksudnya kita boleh bawa keluar virus yang ada pada kita, bakteria yang mungkin bakteria pada sesama juga ataupun yang COVID-19 ke, boleh bawa kita transmit keluar pada orang. Dan sama jugalah kalau dia boleh bawa keluar, dia pun boleh bawa masuk benda-benda yang ada di sekitar kita, masuk sekali dalam kita punya face mask. So dia tak filter daripada depan, dia masuk dekat kawasan yang bocor tu sendiri. Tu yang kedua. So maksudnya kalau kita nak beli face mask atau kita pakai face mask sekarang, kita check sama mana face mask kita ni ada tak, boleh tak melindungi kita sebaik mungkin. Ada tak rasa bila kita bernafas dia boleh bocor dia punya ni. Itu yang kedua lah. Okay. Yang ketiga, kita kena pastikan sebabnya kita nak pakai face mask ni lama. Takkanlah kita nak asyik pakai buang kan. Kerana kita penat juga. Yalah sekarang ni ekonomi pun tak tentu sangat. Kejap kita boleh kerja, kejap kita tak boleh kerja kan. Especially kalau kawan-kawan kita di luar sana yang berniaga, yang memang kena dia punya hasil pendapatan bergantung pada diorang ni boleh berniaga atau tidak. Kalau tak boleh berniaga, nanti diorang macam mana nak dapatkan wang lah. Sekejap. Okay. So that's why yang ketiga ni, kita kena pastikan face mask yang kita pakai ni sekurang-kurangnya dia mampu milik dan juga dia menjimatkan diri kita lah. So kita fikir dari ikut spek yang tadi WHO, CDC punya ni, kita tengok juga sama ada kita punya face mask ni kita mampu beli, kita boleh pakai lama ataupun berbaloi kita beli. Berbaloi kita beli ni dia banyak kategori, dia banyak sangat dia punya definisi. Macam contohlah kita pakai face mask yang RM20, RM70. Berbaloi lah kan kita pakai face mask tu, face mask kain yang RM20, RM30. Boleh sebab kita boleh pakai bila-bila. Tapi kena fikir, sebab ialah face mask yang macam tu, risiko dia untuk menternak untuk menternak bakteria tu sangat-sangat tinggi kalau kita tak rajin tak membasuh. Kalau kita rajin membasuh pun kita belum tentu. Sebabnya kadang-kadang kita pakai tergesa-gesa kan, fikir alamak masih basah, masih lembab. So ada risiko pula kita nak menternak bakteria tu lebih tinggi. So that's why kita kena tengok ciri-ciri yang ada pada face mask ataupun pelitup muka yang kita nak beli tu, sama ada dia ni ada ciri-ciri keselamatan lebih atau tidak, ataupun dia ni mesra kita punya poket atau tidak. Macam mana kita nak sustainability dia lah. Itu kita kena fikirkan. Jangan kita fikir tak apalah ni murah je, RM10 aku boleh pakai berulang-ulang kali. Sebabnya yelah dia murah, tak ada masalah. Cuma ni kita kena fikir sekarang ni time yang kita perlu invest duit lebih sikit untuk menjamin keselamatan diri kita. Jangan kedekut-kedekut sikit pada diri sendiri. Sebabnya kenapa? Ini melibatkan kita punya keselamatan diri. Kita punya ni lah,
rasa selamat bila nak keluar. Sebabnya sekarang ni dah terlalu, kita dah macam tak boleh nak fikir benda ni ada ke tak ada kat luar. Kita kena fikir benda ni memang sentiasa ada. Kita kena berhati-hati. So that's why berbalik, itu antara cara macam mana kita nak pilih lah. Nanti saya ujung-ujung baru saya rumuskan macam mana ataupun apa solution dia. Okay. So tadi itu berkenaan ciri-ciri face mask. Maksudnya yang pertama tadi berkenaan dengan tapi kena pandai. Itu betul Kak Yati. Jangan berkira-kira tapi kena pandai berkira. Sebabnya yelah, kita nak pakai benda yang terbaik, memang kita tak boleh berkira-kira, tapi kena pandai berkira lah sama ada benda ni berbaloi atau tidak. Itu betul. So yang pertama tadi berkenaan dengan ciri-ciri face mask yang kita perlu fikir sama. Yang pertama ni kita kena pastikan face mask itu sendiri dapat menutup kita punya dua kawasan utama, hidung dan juga bahagian dagu. So kalau saiz tak mengena, so kita jangan belilah. Dia macam beli pakai baju, pakai seluar, pakai kasut. So kita kena ikut sizing dia. Yang kedua dia, kita kena pastikan sama ada face mask itu bila kita bernafas, dia tidak akan ada rasa kebocoran udara tu sendiri. Kalau ada kebocoran udara pun, maksudnya face mask tu tak mampu untuk melindungi diri kita sebaik mungkin. Dan yang ketiga dia, dia punya harga dia tu berbaloi tak, ataupun dia punya kita nak spend tu berbaloi tak untuk future ataupun untuk long term. Okay, so ini tiga benda kriteria penting yang kita kena fikirkan lah. Okay, nanti saya akan kaitkan apa solution yang terbaik untuk anda ataupun anda di luar sana yang masih tidak pernah menggunakan kita punya produk atau nanti. Okay, so yang seterusnya kita nak kena tengok berkenaan dengan face mask sendiri. Kita kena lihat macam mana cara penggunaan. Sebab kadang-kadang Waalaikumsalam Kak Ita, apa khabar? Kadang-kadang kita terlupa. Sebabnya walaupun sekarang ni dekat dah setahun lebih kita pakai face mask tu, kadang-kadang kita lupa cara penjagaan face mask sendiri. Tak kisahlah yang pakai buang ke, yang yang kita pakai berulang kali ke, kadang kita lupa cara penjagaan, cara pemakaian dia sendiri. Yang pertama dia, kalau kita nak pakai face mask, kita kena pastikan masa kita nak pakai tu, sebelum kita pakai tu, kalau boleh, kalau kita pakai sebelum keluar rumah, insyaAllah tak ada masalah lah. Sebab mungkin dalam rumah kita ni kurang dia punya risiko kontaminasi dia. Tapi kalau contoh kita pakai dah start dari luar rumah lah, contoh kita dekat parking kereta ke apa, kita dah pegang benda-benda lain kat luar, so kita ada risiko tangan kita ni ada bakteria ke apa. Pastikan masa sebelum kita pegang kita punya face mask, kita sanitize tangan kita dulu. Sanitize baru kita pakai. So untuk menggunakan risiko masa kita pakai, kita pegang kita punya face mask tu, kita ada meletakkan ataupun menyebabkan bakteria yang ada pada tangan kita ni pergi transmit dekat kita punya face mask tu sendiri. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, bila kita buka face mask tu sendiri, kita jangan letak di tempat yang rata-rata. Kita kena pandai pilih tempat, ataupun kita kena pandai letak dalam satu dekat dalam bekas yang sepatutnya. Supaya ialah kita pun tak tahu meja kita ke apa benda tempat kita letak tu adalah bersih atau tidak. Sebabnya kita tak kurangkan kontaminasi di sendiri. Dan sebab memang kita kat luar face mask tu memang fungsi dia untuk trap bakteria yang ada. Tapi kalau kita trap tiba-tiba termasuk yang kat dalam tu juga, kita disebabkan kita letak di tempat yang bukan-bukan, so kita dah sapu sekali bakteria yang ada, dan kemungkinan besar kita pun senang jatuh sakit. Tak semestinya kena COVID-19, mungkin sebabkan bakteria tu boleh menyebabkan dia mengganggu kita punya sistem makanan badan, jadi kita senang demam dan rasa semua. So jadi dia lain pula lah jadi dia. And kalau kita nak buka pun sendiri, kalau kita kat luar, kita dah masuk kereta, contoh tempat selamat, tempat yang kita dah biasa guna, masuk rumah, masa nak buka tu kita kena sanitize balik. Sanitize balik baru kita pegang, baru kita buka. So ini cara yang cara yang betul dia lah sebenarnya. Untuk kita memakai ataupun kita semasa kita cara adab dia semasa macam mana kita nak menggunakan face mask tu sendiri. Sebabnya kadang-kadang kalau kita terlepas pandang dengan cara ini pun menjadi risiko ataupun mengurangkan fungsi pemakaian face mask tu sendiri. Kalau tengok latest punya berita macam itu, yang ini saya dah pernah share, cuma saya nak recap kembali. Mungkin ada kawan-kawan kita di luar sana yang tak sempat nak lihat live saya sebelum ni, yang berkenaan dengan konsep double mask itu sendiri. So saya nak just share, jadi nak beri peringatan. Mungkin ada orang yang masih kurang jelas ataupun kurang faham
berkenaan dengan double mask itu sendiri. Double mask ini sebenarnya CDC ataupun WHO menyarankan apabila kita punya surgical mask tidak menepati ciri-ciri saya cakap awal tadi tu. Dua yang saya cakap tadi tu. Bila dia pakai tu besar sangat. Bila dia membesar nafas memang ada ada udara keluar kiri kanan, atas bawah pun ada. So dia orang, that's why CDC mengeluarkan cadangan ataupun saranan. Kalau contoh, yang cara pertama sebenarnya sebelum dia pergi kepada double mask, dia contohlah kalau kita pakai surgical mask tu, kita boleh pusingkan dia punya ear loop tu ataupun dia punya tali tu, pusingkan supaya dia lebih ketat, supaya dia boleh tarik lagi dekat kita, supaya dia betul melekat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, anda boleh beli aksesori yang saya rasa makin banyak lah dekat luar sana. Dia yang pertama ni, dia satu ring kat luar. Dia macam contoh face mask yang ada ni, dia akan menutup, dia akan pegang kita punya face mask, dia akan tekuk kat muka kita, supaya dia betul cover dua tempat ni. Itu yang kedua. So kalau dia tak dapat cari, dia punya tak selesa lah, rasa sakit kan. Sebabnya kalau perempuan dia pakai extender. Tapi kalau pakai extender, kalau kita tarik pun kadang-kadang tak mungkin. Kalau boleh katakan Alhamdulillah. So kalau tak boleh buat benda tu, nak cari earring tu pun malas, that's why kita pakai double mask lah. Itu kalau contoh pakai surgical mask macam surgical mask ataupun face mask yang biasa, masih ada ciri-ciri tu. So that's why last kali baru pakai double mask. Okay, so dia bukan directly pakai double mask. Nah, double mask tu fungsi dia untuk mengurangkan yang ciri-ciri yang dia nak mengatasi ciri-ciri yang tadi tu. So kalau contoh anda di luar sana ada kawan-kawan masih lagi kurang jelas tentang rumah, aku punya face mask ni kena pakai ke? Kena buat double mask ke? Macam mana aku nak tahu aku ni kena buat? Bagi tahu dia cara ni. InsyaAllah, ini ke sebenarnya kenapa aku kena pakai konsep double mask ni terhasil. Terima kasih lah kerana sudi share ilmu ni kan. Orang tu pun rasa appreciate. Sebabnya kan yelah kita fikir, jadi kita nak pakai double mask, satu pakai surgical mask kat dalam, lepas tu pakai yang kain punya tu. Dia fikir macam ada seri mask. Satu lagi macam alamak, sebelum dah biasa pakai yang kainnya, bila nak kena beli balik yang disposal ataupun surgical mask macam alamak, nak kena pakai duit lagi. Aku sekarang tengah ciput-ciput je, budget tengah tight, macam mana nak buat kan. So diorang jadi was-was, tapi diorang nak jaga diri diorang. So that's why kita di sini yang ada ilmu, kita tolong share sebenarnya mengapa KKM anjurkan untuk kita pakai double mask. And kalau contoh anda risau sangat, kalau anda nak buat juga double mask ni, tak ada masalah. Kalau anda rasa yakin nak buat double mask, tak ada masalah nak buat. Biasanya kita akan buat dekat tempat-tempat yang betul high risk. Maksudnya tempat high risk ni, maksudnya tempat yang betul ramai orang berkumpul lah. Tempat-tempat yang tight space, mungkin tempat tu tutup sangat kan. Macam kita pergi bank, mungkin bank tu kecil kan, tengok orang ramai, kita boleh tak ada masalah nak pakai double mask. Tak semestinya kena bagi setiap masa nak kena pakai double mask. Dia bukan satu kemestian, tapi keperluan bergantung pada situasi. Okey? Bergantung pada situasi tu, bergantung pada situasi environment dan juga situasi anda punya face mask. Okey, kalau anda rasa face mask anda tu tidak menepati ciri-ciri tadi, anda boleh berbuat demikianlah. Tapi kalau anda rasa anda punya face mask betul-betul cantik ngam melekat kat muka, anda tak perlu buat. Sebabnya double mask pun kalau anda nak lakukan, anda kena pastikan anda memilih kombinasi yang betul. Kombinasi yang terbaik adalah surgical mask campur dengan depan dia adalah mask daripada atau pelitup muka daripada pakaian, daripada tekstil lah. Dia bukan kedua-duanya daripada surgical mask. Ataupun kita tak boleh gunakan face mask yang lupa pula nama dia, yang 95 tu. Yang tu tak boleh. Yang tu memang dia dah standard ni, yang pakai satu je. Kalau pakai dua tu tak tahu, pengisan lah. Sebab yang mana tu, itu yang betul-betul filter, betul-betul kita punya habuk, kita punya virus kat luar. Okay, so itu berkenaan dengan konsep double mask. InsyaAllah harapnya anda semua boleh jelas dan faham dan boleh yakin untuk share pada kawan-kawan kat luar sana berkenaan dengan konsep double mask itu sendiri. Okay, so sekarang saya nak share, ataupun sekarang kita nak bagi tahu. Tadi dah kita bagi tahu berkenaan dengan COVID-19 ada problem. Macam mana kita nak bantu anda di luar sana. Di MXP basically kita di sini ada satu produk yang kita dah lama keluarkan. Okay, iaitu produk V-Mask kita. Saya nak bawa, saya lupa sebab saya dekat dalam kereta. Alamak, kat rumah lagi kan.
So face mask kita tu namanya V-Mask. Anda boleh lihat kalau anda tak nak jumpa lagi ataupun tak nak tengok lagi kita punya face mask, anda boleh tengok dekat kita punya website MXV, ataupun anda boleh tengok je dekat kita punya Facebook. Sekarang dekat Facebook ada, dekat Facebook itu anda boleh lihat. Banyak kita share berkenaan kita punya gambar-gambar produk, anda boleh lihat. Itu face mask kita. Basically lebih kurang sama je dia punya design dengan face mask yang lain. Cuma dia ada keunikan dia yang anda sukar nak dapat dengan face mask jenis tekstil yang di luar sana. Okey, yang pertama dia face mask yang kita buat ni, dia ada 3 layer. Tiga layer ini dia ikut ciri-ciri macam mana surgical mask tu dihasilkan. Dia bukan 3 layer biasa saja. Maksudnya pakai buatlah 3 kain, tak ada. Setiap layer tu dia ikut ciri-ciri yang ada surgical mask tu. Maksudnya yang depan tu memang untuk prevent ataupun untuk kita tapis bakteria. Yang tengah-tengah tu memang ada antibakteria punya function. Yang memang tak boleh talap air, yang tak boleh serap air. Yang kat dalam saya tu ada jenis serap air yang prevent air liur kita, nafas kita, hingus kita bagi ke depan keluar. So dia ada ciri-ciri dia kat situ. So maksudnya anda boleh kalau contohlah anda di luar sana yang masih tak yakin apa face mask kita ni, apa beza dia, yang pertama ni kita kena fikir kat sini. Dia ada 3 dia ada 3 layer yang ikut spesifikasi surgical mask dihasilkan. So kalau anda dah biasa guna surgical mask, yang itu kena pakai buang. Ini dihasilkan kena pakai buang. Yang ini kita pakai sekali, selagi anda tak koyakkan, anda tak bakar, anda boleh pakai sampai bila-bila. So dia agak jimat. Memang jimat. Sebab saya dah pakai, alhamdulillah saya pakai 2 lah sekarang. Ada 2. Satu company bagi, satu lagi cikgu yang dia sedekah pada saya. So saya ada 2 lah sekarang. Satu size M, satu lagi size L. Sebab dulu saya start sisa pakai M sebab dia betul-betul kecil. Tapi sebabkan dah sekarang COVID-19, bila tengok kenapa konsep dahulu masuk, saya terus cari balik saya punya yang size M tu. Sebab yang pakai yang L yang cikgu yang sediakan tu, saya seronok sikit lah sebab dia agak besar. Tapi sebabkan ada rongga tu, saya tak berani nak pakai tab sekarang ni. Yang itu nanti bila nak exercise apa, saya boleh pakai yang tu lah. Sebab kalau cakap pasal exercise, bila pakai face mask ni basically tak disarankan. Cuma dia untuk atlet, mereka kadang-kadang menggunakan face mask atau pelitup muka ataupun kain semasa diorang berjogging ataupun melakukan aktiviti kardio untuk dia nak buat seakan-akan macam diorang ni berlatih di altitude yang tinggi. Sebabnya kenapa? Kalau kita pakai pelitup muka lah sebagai contoh, kita berlari, basically nafas kita punya nak sedup udara tu dia kurang. Dia sama seakan-akan macam kita duduk dekat kawasan-kawasan di altitude tinggi. Ini contoh lah untuk orang yang exercise lah. Tapi tak disarankan untuk anda di luar sana yang hanya exercise untuk suka-suka, sebab takutnya badan kita tak mampu, tak ada kekuatan yang seperti orang atlet. Atlet dia lain sikit, dia punya capacity lung capacity dia lebih besar sebab dia orang dah biasa berlatih. Anda jangan buat. Dia ada dia punya signifikan dia. Ini sharing, selingan. Okey. Kita berbalik pada point tadi berkenaan dengan kita punya face mask. Tadi saya cakap pasal 3 layer yang ada, yang sama macam surgical mask. And setiap layer yang ada, basically bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kita punya V-Mask ini sendiri. Kita ada Waalaikumsalam Kak Faizal, apa khabar? Terima kasih kerana sudi join. Okay, so kita punya face mask ni, dia bukan menggunakan, selain daripada gunakan tekstil yang ikut spek surgical mask, dia juga dihasilkan berbenang. Untuk kita buat kita punya face mask ni, dia ada ciri-ciri lain. Sebabnya kenapa dia ada dihasilkan daripada 5 barang lah. Batu tenaga turmalin, 78 jenis mineral yang dihasilkan daripada yang kita grind daripada arang bulu putih. Lepas kita ada germanium, titanium dengan silver. So kelima-lima bahan ni kita gabungkan untuk menghasilkan kita punya benang. So benang itu
digunakan untuk dijadikan kita punya kita punya face mask tu sendirilah. Kenapa kita nak highlightkan 5 bahan ni? Sebab kelima-lima bahan ni dia ada fungsi lain. Maksudnya kelima-lima bahan ni dia akan menghasilkan sinar inframerah dengan ion negatif yang ada fungsi terapeutik. So maksudnya selain daripada dia ikut ciri-ciri yang ada macam surgical mask, dia bahan yang kita gunakan untuk buat kita punya ni ada fungsi sinar inframerah dan juga ion negatif yang ada fungsi terapeutik. Sebab kedua-duanya dia mampu untuk merawat kita punya muka. Sebab kita pakai, dia akan menghasilkan sinar inframerah tu sendiri, dia mampu untuk merawat muka kita. Dia akan melancarkan peredaran darah, dia akan mampu untuk mengurangkan inflamasi ataupun keradangan. Especially macam contoh, anda ada masalah residung macam saya ni, hidung sensitif. Tengok tiba-tiba dia, bila nak cakap pasal hidungnya, hidung saya mula trigger. Ada masalah sikit. Dia bukannya dia dah trigger. Okay. So maksudnya kalau contoh ada masalah hidung sensitif macam saya, bila kita pakai, biasanya kita orang yang ada residung, bila dia dah kena residung, serangan residung ni berlaku, hidung dia selalu gatal. So bila gatal, maksud dia ada keradangan lah. Ada benda yang trigger kita punya gatal ni. So bila kita pakai face mask itu yang ada sinar inframerah dengan ion negatif, dia membantu untuk mengurangkan inflamasi yang berlaku pada hidung kita tu dan mengurangkan rasa gatal. So bila mengurangkan rasa gatal dan mengurangkan rasa kita nak serangan ataupun residung punya simptom tu sendiri. So dia so maksudnya selain kita pakai untuk prevent kita daripada virus ni sendiri, dia mampu untuk menyihatkan muka kita disebabkan inframerah dengan ion negatif tu sendiri. Okey, sebabnya dia ion negatif dengan inframerah ni dia mampu untuk melancarkan peredaran darah, dia untuk relaxkan kita punya otot-otot yang ada pada muka kita, badan kita. Kalau contoh sekarang ni kita cerita pasal face mask, dia pakai muka. Pakai kat muka kan. So dia akan fokus kat muka kita lah. So selain daripada dia mampu untuk mengurangkan inflamasi, mencantikkan peredaran darah, dia juga mampu untuk menjaga suhu badan kita. Sebab badan kita, kalau kita punya suhu badan jatuh lebih kurang daripada suhu yang optimal iaitu 37, dia meningkatkan risiko untuk kita senang jatuh sakit. Kalau dia panas sangat, maksudnya badan kita tu tengah melawan penyakit lah. Kalau rendah sangat, bermaksud kita punya badan ada risiko tinggi untuk kena serangan penyakit lah. So that's why sinar inframerah yang ada ni basically dia akan memanaskan badan kita dan dia akan kontrol badan kita tu supaya capai dia punya suhu yang standard. So 37 kan ada suhu yang standard untuk badan kita dalam keadaan yang sihat. So dia akan tingkatkan atau panaskan badan kita supaya dia akan capai suhu tu. So maksudnya dia akan menjaga kita punya imunisasi badan. So selain daripada kita prevent, kita juga meningkatkan kita punya imunisasi badan dengan cara sebegini rupa. So dia ada protection sekarang ni. Sebab kita kena pilih face mask yang mampu untuk menjaga diri kita, prevent daripada virus yang ada di luar. Dan sekarang kita ada ciri-ciri lain, iaitu dia mampu untuk menjaga atau meningkatkan sistem ketahanan badan dengan cara sinar inframerah tersendiri membantu untuk mengurang inflamasi dan juga menjaga suhu badan kita supaya dalam keadaan yang optimum. Anda tak rasa ke benda ni adalah satu benda yang bonus? Sebab sekarang kita memang terpaksa pakai face mask tu sendiri. Anda memang terpaksa keluar duit untuk beli face mask. Tak ada cara lain. Memang terpaksa. Kalau dulu sama situasi dia macam kita terpaksa beli baju. Sebab kalau nak keluar kena pakai baju. Melainkan anda tak tahu malu, anda tak kisahlah. Tak payah beli baju. Dia lain. Waalaikumsalam. Normal, apa khabar? So maksudnya sekarang anda memang terpaksa. So apa salahnya kalau anda mencari ataupun menggunakan duit lebih untuk membeli satu face mask yang memang dah ada ciri-ciri macam surgical mask, and bila kita pakai, oh tak ada kan? Nanti saya check, sorry kalau wrong information, thank you kalau tak ada. Okay. Apa salahnya kalau kita spend kita punya face mask
kita pakai yang ada ciri-ciri tambahan. Macam apa nama tu, kita punya VMAS ni sendiri. Sebabnya kita memang akan spend duit hari-hari, memang akan spend. Kalau kita pakai surgical mask yang memang pakai buang, memang kita akan spend RM20, RM30 setiap bulan untuk beli untuk stok kita. Kalau kita pakai yang apa nama tu, yang kain yang biasa punya RM20, RM30, memang kita sekali beli, tetapi dia tak ada ciri-ciri tambahan, so rugilah. So that's why ini kita punya satu lagi kelebihan yang ada pada kita punya face mask. So tak rugi untuk anda beli. Selain daripada ikut ciri-ciri yang ada pada kita punya surgical mask, kita pun ada ciri-ciri tambahan. And satu lagi, apa nama, kita ada gunakan silver juga. Satu, silver fungsi dia adalah untuk antibakteria. So selain daripada kita ada non-woven yang ada pada tengah-tengah punya kawasan yang kita gunakan sebagai filter tu, memang ada apa, daripada non-woven punya apa nama tu, textile yang memang ada ciri-ciri apa nama, antibakteria. Tapi kita juga gunakan silver untuk kita buat benang gitu tu, ada memang antibakteria punya function. Yang ini memang kita tahu dekat luar memang banyak apa nama tu, orang dah biasa dengar silver memang ada ciri-ciri anti microbe, antibakteria, antifungal, antivirus yang mampu untuk mengurangkan ataupun mengacau apa nama, mengacau environment supaya apa nama tu, supaya virus tu tak selesa untuk hidup. So that's why silver ataupun perak ni digunakan dekat banyak ataupun pelbagai apparatus, ataupun sekarang pun apa nama tu, kasut pun dia orang dah gunakan apa nama, silver dah dibuat apa, diletak di dalam punya kasut untuk kurangkan bau. Yalah, kita pakai kasut pun biasanya bau hapak lah, bau kaki ke segala benda kan. Sekarang benda orang dah gunakan teknologi ni, dibawa kat kasut juga. So memang orang dah banyak kat luar, memang dah biasa. Orang dah tahu dah silver ni memang fungsi dia ada antibacterial function. Sebab memang kalau biasa dekat apa nama, dekat hospital, gauze yang digunakan yang kita gunakan untuk apa tu, doktor gunakan untuk apa tu, serap darah masa apa nama, masa pembedahan tu pun memang digunakan daripada, ada juga dihasilkan daripada silver atau perak tu sendiri. So that's why kita ada ciri-ciri tambahan. Sekarang ni dia ada antibacterial punya function. So tak rugi. Sebabnya kita tak nak menternak bakteria yang banyak dekat kita punya face mask ataupun penutup muka ni sendiri. Sebabnya memang kita tak boleh nak elakkan, sebabnya yang fungsi face mask kat luar tu fungsi dia untuk prevent. Tapi kalau kita prevent, memang dia akan melekat kat situ. Walaupun kita basuh, kita pun tak tahu sama ada kita boleh rinse out tu betul atau tidak. So that's why kita menambahkan satu ciri-ciri yang lain, iaitu antibakteria ataupun antifungal punya ataupun antivirus punya fungsi kepada kita punya face mask, supaya kita mengurangkan lagi risiko. Kita cuba mengecilkan risiko tu. Contohlah, daripada 100% kita dapat pakai face mask ni, boleh jadi dalam 70, 80%, 50% sebagai contoh. So bila kita pakai face mask yang ada ciri-ciri tambahan macam ni, bila tingkatkan imunisasi badan, mengurangkan inflamasi segala benda, mungkin naikkan lagi 5-6%. So kita kurang ada lagi antibakterial punya fungsi, naikkan lagi 3-4%. So kita akan jadi lebih yakin dengan face mask kita pakai hari-hari. So that's why anda tidak akan rasa rugi bila anda cuba spend ataupun anda keluarkan duit untuk pakai face mask yang ada ini sendiri. Okay, saya nampak tadi mana Kak Faizah ada share tips mana je. Sesama hidung berair tu elok pakai mask. Betul. Ini pun saya punya testimoni sendiri pun, saya memang suka kalau dengan sesama kami memang pakai, insya-Allah rasa lebih lega lah. Especially kalau rasa hidung dengan katal macam ni. So rumusan saya daripada saya punya explanation berkenaan dengan VMAS kita sendiri, anda tidak akan serugi. Sebabnya kenapa? Kalau anda spend sekarang untuk beli kita punya face mask, kalau anda tak pernah beli, anda spend sekarang beli kita punya face mask ni, anda pakai, anda tak rugi. Sebabnya memang ini dah ikut spek standard macam surgical mask, and anda akan dapat ekstra fungsi, iaitu dapat melancarkan peredaran darah lah, tingkatkan imunisasi badan, menjaga kita punya kurangkan inflamasi yang ataupun rasa segatal bila anda ada masalah rasa hidung apa sesama, and juga kita ada antibakterial punya function. So ciri-ciri tambahan yang belakang saya cakap ni adalah
apa nama tu, point ataupun benda yang anda akan rasa sendiri. Anda akan alami sendiri bila anda dah pakai. Sebabnya anda takkan dapat rasa ataupun anda tidak akan dapat bayangkan jika anda tak merasai ataupun tak guna sendiri. Sebabnya benda ni kadang-kadang macam pelik. Alamak, face mask macam biasa je, macam mana boleh jadi macam ni? Basically benda macam contoh pasal flying merah. Flying merah, teknologi flying merah ni dah banyak digunakan dalam medical punya apa nama tu, apparatus ataupun barang-barang apa nama tu, ke hospital lah. Ayat paling mudah dia. Macam contoh, kalau anak kita kena demam kuning, biasanya kita kena letak dekat bawah lampu warna biru tu kan. Itu basically ada apa tu, flying infrared punya teknologi. So digunakan untuk membantu kita apa, guna therapeutic punya efek lah. So memang banyak kajian dah dijalankan lah berkenaan dengan flying merah, ion negatif dalam memberi apa, kelebihan ataupun kebaikan pada si pemakai. So tak rugi untuk kita spend, insya-Allah. Saya pun tak nak tarik lama-lama. Sebabnya memang secara rumusannya untuk waktu sekarang ni better kita cari satu pelitup muka yang terbaik untuk kita gunakan, untuk kita kita boleh dapatkan kebaikannya secara lebih lah. Sebabnya sekarang ni zaman apa tu, di situasi yang kita pun serba tak menentu. Kita pun tak tahu di mana datangnya, di mana wujudnya virus ni datang kan. So kita ambil apa nama, satu langkah ke depan dengan kita cari face mask yang sedemikian rupa. Kalau tahu kat luar para menteri pakai face mask beribu-ribu, puluh ribu pun ada. Just kenapa dia ada teknologi yang macam kipas ventilation ke apa, sampai macam itu sekali. So basically ini adalah teknologi. Kalau anda rasa face mask kita ni merepek, anda tengok ada hari tu ada satu menteri tu kan, baru-baru ni juga tu, saya tak nak sebut dia punya face mask orang cakap beribu, puluh ribu, ganas. Tapi benda ni biasanya teknologi. Anda tak boleh ketinggalan dengan teknologi. Kita manusia kena mengikut arus perkembangan teknologi itu sendiri. Anda jangan fikir, kenapa face mask harga sedemikian rupa? Pelik lah, tak mungkin lah. Padahal orang kat luar kadang-kadang top je letak jenama A, dah naik 200 contoh. Nama ABC letak jadi RM50. Orang pun sanggup beli, tapi basically benda tu just tampal lagi nama dia je, dengan logo dia cantik-cantik, design dia cantik, orang pun sanggup beli. Tapi kenapa bila kita bercerita berkenaan dengan face mask yang ada extra benefit ataupun ada extra kelebihan, orang berkira-kira untuk membeli, orang berkira-kira untuk keluarkan duit. So sebagai konklusi dia, kita kena yakinkan pada orang di luar sana, buka minda orang di luar sana bahawa macam tadi Kak Yati cakap, kita jangan berkira-kira, tapi kena pandai berkira-kira. Ayat tu menarik. Terima kasih Kak Yati. Dia tolong buat satu ni tagline hari ni. Sebabnya kita jangan berkira-kira untuk spend duit untuk beli satu barang yang kita rasa memang bagus untuk kita, tapi kita pandai berkira untuk pastikan benda tu berbala untuk kita beli. Sama juga macam situasi kita pakai kita punya V-Mask sendiri. Basically harga dia, anda tanya pada kawan-kawan yang share anda punya apa tu, yang tag anda, apa tu, memberitahu anda berkenaan dengan face mask ni, tanya mereka berapa harga dia, anda deal dengan mereka. Saya tak nak share kat sini. Tapi anda tanya, anda cari mereka, supaya anda ada kerja sikit. Contact mereka, tanya mereka apa sebenarnya, apa benda tadi orang tu cakap berkenaan face mask ni, aku macam berminat pula. Tanya dengan dia orang untuk apa tu, dapatkan input yang lebih lanjut. Sebabnya saya pun pelik lah, kalau ikut jenama lah, sanggup beli. Macam kita beli kereta lah, ada kereta yang murah-murah, ada kereta yang sedang-sedang harga dia, ada yang betul mahal. Ada orang dia ikut sanggup beli kereta mahal ataupun harga mahal tu semua tu kan. Tapi ada orang yang fikir tak apalah, ikut kemampuan ke apa, situ contoh lah. Ada situasi sama. Sebab kadang-kadang dia fikir pada, ada orang tu ikut perspektif design, ada orang tu fikir ikut perspektif dia punya comfort. Macam itu. Dia banyak lah. Sama je konsep dia dengan kita punya face mask ni juga. Cuma kadang-kadang orang masih lagi cakap tak apalah, pakai sekali je sekarang ni je, lepas ni tak pakai. Dia fikir still lagi dah macam ni. So kita kena
yakinkan ataupun kita kena tingkatkan awareness pada mereka supaya benda ni tak rugi untuk anda beli sekarang. Sebab basically anda boleh beli pakai sampai bila-bila. Mungkin bukan gunakan dalam condition sekarang COVID-19 ni, tapi untuk general use. Tak salah pun. Contoh lepas ni, mungkin anda pergi makan ke atau pergi keluar, ada orang isap rokok kan. Anda rasa stres. Orang ni tak faham bahasa, aku dah cakap macam-macam, kuat-kuat ke apa, dia tak faham bahasa, dia still merokok dekat hayat ramai ni kan. Kita senang je pakai face mask depan dia. Mesti orang tak rasa pelik. Cakap, kenapa dia perempuan ni ataupun lelaki dia pakai face mask depan aku ni? Mungkin dia akan terasa sikit, dia rasa malu ke apa. Contohlah, ini cara kita. Cara kita nak menggunakan atau menggayakan face mask ni bila bukan selepas COVID-19 ni berlaku. Okay? So saya rasa tak ada soalan kot. Sebab je face mask ni orang dah biasa cakap, kita dah biasa bercerita. So harapnya anda di luar sana jangan berhenti share ataupun Max Gibbon semua, jangan berhenti share berkenaan kebaikan face mask ni, kerana benda ni tak rugi untuk kita gunakan. Tak kisahlah untuk kondisi sekarang ataupun untuk future. Okay? And harapnya kita sentiasa berhati-hati, sentiasa berjaga-jaga. Saya kening ni kadang-kadang dia naik macam ni. Saya tak nak kontrol. Ada juga perasan memang kadang-kadang saya punya kening ni dia cini-cini. Saya pun tak tahu macam mana dia jadi macam tu. So harapnya anda di luar sana sentiasa berhati-hati, sentiasa jaga diri, sentiasa jaga SOP. Jangan terlalu asyik. Kita tak ada masalah untuk kita melakukan aktiviti haram seperti biasa. Cuma jangan menzalimi diri kita, jangan menzalimi orang lain. Okay? Sebabnya kita pun tak tahu. Kan, macam cakap awal tadi, kita tak tahu benda ni boleh datang daripada pelbagai pelosok, pelbagai sudut. So that's why kita kena jaga. Kita kena jaga diri kita sebaik mungkin. Okay? So apa-apa pun terima kasih. Saya minta maaf kalau sepanjang live ni ada tersalah informasi macam tadi. Winnie ada tegur, kalau tersalah informasi minta maaf. Nanti saya betulkan. Kalau benda tu salah, nanti tak apa, saya akan update balik. Okay? Minta maaf sangat. Kalau benda yang baik tu semua datang daripada Allah, benda yang kurang tu yang datang daripada diri saya. InsyaAllah kita jumpa lagi ni Rabu. InsyaAllah Jumaat ni kita ada saya buat senang sikit. Isnin, Rabu, Jumaat. Okay, sepanjang PKP ni. InsyaAllah saya tengah fikir ni nak ni Kak Faizal punya. Tanya tak je kau. Saya insyaAllah hari Isnin minggu depan, yang VFit dengan bersenam tu, saya nak cuba buat exercise. Tapi saya tak fikir, tengoklah saya nak final ke tidak. Nanti kalau anda rasa anda nak join saya punya exercise, beramai-ramai lah yang anda ada masa tu, kita exercise bersama-sama. Pakai terus. Ini tak adalah, sebab ni saya nak buat live ini, saya tak adalah pakai baju exercise. Pakai t-shirt dengan kita pakai yang ada VFit, kita pakai sama-sama, kita buat exercise sikit-sikit. Yang biasa-biasa je insyaAllah. Hari Isnin. Kalau pukul 8 tu rasa berat, saya buat pukul 9. Tapi setengah ini macam ramai je. Okay, insyaAllah saya teruskan pukul 8. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome Aunty Regina.